perbahasan. 5 minit, Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi peluang pada Tuan untuk membahaskan rang Undang-Undang Perbankan Tambahan 2025 peringkat jawatan kuasa. Dalam masa 5 minit yang diberikan, Tuan ingin membahaskan bagi maksud B11 Perkhidmatan Am Perbandaraan butiran 020500 subsidi dan bantuan tunai melibatkan perbelanjaan tambahan sebanyak 12,624,721,820 ke atas anggaran asal 2024 yang sudah pun diluluskan oleh Parlimen sebanyak 35,839,231,000. Tuan Pengerusi, Kabinet Persekutuan telah membuat keputusan untuk menurunkan hal ehwal elektrik daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sabah pada tahun 2023. Untuk makluman, di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, hal ehwal elektrik adalah dalam senarai Persekutuan. Proses penyerahan ini akan makan masa 7 tahun, iaitu bermula Januari 2023 hingga tahun 2030. Dalam masa 7 tahun tersebut, Kerajaan Persekutuan komited untuk memberi subsidi merangkumi tarif support subsidi TSS, subsidi minyak, subsidi large solar system LSS, dan subsidi untuk feed-in tarif FIT yang akan beri manfaat kepada rakyat Sabah, khususnya dalam hal tarif elektrik yang disalurkan kepada satu-satunya syarikat utility di Sabah, iaitu Sabah Electricity Sdn Bhd, sebanyak RM3.5 bilion. Jadi, Tuan Pengerusi, sebanyak 3.5 bilion sudah pun disediakan untuk penyerahan itu, proses penyerahan itu dalam masa 7 tahun. Pertanyaan Tuan ialah, apakah asas-asas pertimbangan bagi Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan sejumlah 3.5 bilion yang telah pun diputuskan sebagai subsidi elektrik kepada Sabah dalam 7 tahun itu. Nah, pertanyaan Tuan ini saya buat kerana mulai beberapa tahun lepas, tahun 2024 sehingga tahun 2020 atau tahun 2030, di mana sasaran kita pada tahun 2030 ialah pada ketika itu Sabah Electricity akan menjadi sebuah syarikat utility yang financially sustainable pada ketika itu. Dan pertanyaan ini sangat kritikal pada ketika ini kerana setiap tahun, contohnya tahun ini, tahun 2025, Kerajaan Persekutuan telah pun membuat satu komitmen kepada Sabah untuk memberi subsidi elektrik, iaitu sebanyak RM700 juta. Tetapi jumlah subsidi yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah ialah RM944 juta. Ini berarti ada lagi 244 RM244 juta yang berkurangan, tidak cukup. Mana dia subsidi dari Kerajaan Persekutuan tidak akan mencukupi. Jadi pertanyaan kita ialah, siapakah nanti yang bertanggung jawab untuk membayar kekurangan 244 juta itu? Dan saya juga ingin, Tuan juga ingin bertanya, kenapakah RM244 juta ini tidak dapat dibayar sepenuhnya daripada RM3.5 bilion yang sudah pun dilulus oleh pihak Persekutuan yang termasuk dalam transformasi sehingga tahun 2030 itu. Itu ya pertanyaan saya. Dan seperti juga yang saya telah pernah nyatakan di Dewan Yang Mulia ini, bahwa kos jualan setiap unit elektrik di Sabah Electricity ialah 43 sen seunit. Ya. Sedangkan jualan kepada kita, kepada pengguna ialah 34,2 sen seunit elektrik. Jadi kita kerugian lebih kurang 10 sen ya selama ini. Dan kerugian ini memang dibayar oleh Kerajaan Persekutuan dalam bentuk tarif support subsidi. Ya. Ini berarti bahwa Sabah Electricity terpaksa menjalankan operasi pembekalan elektrik dalam keadaan yang rugi. Jadi Tuan ingin memohon bertanya pada pihak kerajaan, bagaimanakah perkara ini yang 224 juta itu dapat diselesaikan untuk tahun ini.
Pagi tahun lepas saya juga ingin menyatakan bahwa masih lagi ada 473 juta yang belum dibayar oleh Lebih, pihak Tuan. Kerajaan Persekutuan. 1 minit. Okey, terima kasih. 473 juta yang belum lagi dibayar. Jadi dan masih menunggu pihak Sabah Electricity masih lagi menunggu sehingga pada hari ini, ya pada ketika ini. Ya jadi Tuan ingin bertanya pada Yang Berhormat Menteri, apakah status pembayaran tersebut, apakah dia akan dibayar atau tidak dibayar, dan apakah dia kalau tidak dibayar bagaimanakah pihak Sabah Electricity dapat memastikan agar operasi pembakaran listrik di Sabah itu dapat dijalankan sebaik-baik mungkin. Jadi itu saja Tuan Pengerusi, saya memohon terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. 5 minit. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pertama sekali Tuan Pengerusi, beberapa perkara yang saya cadang nak sentuh di peringkat jawatan kuasa ini telah disentuh oleh Yang Berhormat Menteri sewaktu beliau menggulung di peringkat dasar tadi. Jadi saya akan tumpukan pada perkara yang tidak disentuh atau tidak disentuh secara mendalam dalam sesi perbahasan ini. Pertama sekali butiran 020500 subsidi dan bantuan tunai. Saya mohon Menteri menyatakan jumlah subsidi diesel yang telah dibelanjakan bagi tahun 2024 mengikut kategori iaitu Fleet Card SKDS, Budi Madani dan juga Budi Agri Commodity. Seterusnya saya mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan jumlah penerima subsidi diesel berdasarkan setiap kategori tersebut. Maknanya SKDS berapa syarikat, Budi Agri Commodity berapa ramai dan juga begitu juga dengan Budi Madani. Seterusnya saya mohon Menteri menyatakan jumlah subsidi yang disalurkan berdasarkan jualan di stesen minyak mengikut negeri termasuk bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dan saya ingin bertanya apakah penjimatan daripada kenaikan harga diesel adalah seperti mana yang dijangka oleh pihak Kementerian Keuangan di peringkat awal ianya dilaksanakan. Dan saya mohon Menteri menyatakan secara bertulis jumlah perbelanjaan bagi subsidi diesel bermula daripada tahun 2010 sehingga tahun 2024. Ini bertulis pun tak apa. Mengenai subsidi bersasar petrol ini, seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, syarat kelayakan siapa yang boleh terima, siapa yang tak boleh terima ini sehingga hari ini masih belum ditetapkan. Dan kita dah sampai ke hampir ke pertengahan tahun 2025. Kalau ikut perancangan asal kerajaan nak laksanakan dalam pertengahan 2025. Jadi boleh tak diberi paling lambat ni bila rakyat boleh tahu ni siapa yang masuk dalam golongan T15 ini. Seterusnya berkaitan dengan pendekatan untuk penyaluran bantuan ini. Saya telah cadangkan di Dewan ini banyak kali bahawa untuk memastikan bantuan ini dapat disalurkan dengan lebih menyeluruh dan efisien, perlu ada satu one-stop center untuk menilai siapa yang layak, siapa tak layak. Kementerian boleh datang atau keluarkan pelbagai inisiatif yang nak dilaksanakan, tetapi one-stop center inilah yang akan membuat penilaian. Jadi ianya lebih kurang Centrelink di Australia. Kami di peringkat di sebelah perbankan telah cadangkan perkara ini dalam tawaran kami untuk PRU ke-15 yang lepas. Ya, ringkas berkaitan dengan pertanyaan ini. Sebelum ini kita digendangkan dengan data padu. Persoalan saya, apakah keberkesanan data padu tersebut tak mampu untuk nak melaksanakan masalah? Terima Ya, kasih. Itu yang berkait dengan soalan yang saya tanya tadi, dan inilah juga saya sebut sebelum ini di Dewan ini juga. Saya kata data itu dah ada, tetapi kalau tidak ada agensi khusus, maknanya dia akan berterabur siapa yang akan menggunakan data itu. Lebih baik kerajaan susun balik sumber yang ada, tak perlu cari sumber baru pun, kaki tangan, sumber manusia dan sebagainya boleh gunakan semua yang setia ada dan buat one stop center, insya-Allah ianya lebih mudah dan lebih menyeluruh. Kami telah cadangkan perkara ini banyak kali. Seterusnya saya nak masuk pada butiran 010000 faedah dividen dan lain-lain kenaan bayaran hutang negara. Saya mohon Menteri nyatakan jumlah sebenar hutang baharu kerajaan bagi tahun 2024. Saya mohon juga Menteri nyatakan berapakah hutang baru yang telah diambil kerajaan sejak 1 Januari 2025 sehingga ke hari ini. Saya sebut tentang hutang baru ini kerana bermula 2018 definisi hutang ini dimasukkan juga definisi dalam hutang ini dimasukkan juga liability. Oleh itu saya mohon Menteri menyatakan jumlah keseluruhan hutang dan liability kerajaan meliputi hutang langsung kerajaan, jaminan pinjaman yang ditanggung kerajaan serta liability lain termasuk bayaran pajakan bagi projek kerjasama awam swasta atau PFI.
Saya mohon Menteri nyatakan secara bertulis, yang ini tak apa, panjang sikit, hutang dan liability kerajaan untuk setiap tahun bagi tahun 2018, setiap tahun sehingga tahun 2024. Saya juga mohon Menteri menyatakan ke semua projek PFI yang telah ditandatangani sejak kerajaan ini mula ditubuhkan dan berapakah nilai bagi setiap PFI yang telah ditandatangani ini. Seterusnya, berapakah bayaran balik setiap tahun yang perlu dibayar oleh kerajaan untuk PFI ini. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan PFI ini, termasuklah juga sewaan helikopter dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh minta supaya Menteri senaraikan sejak kerajaan ini masuk, apakah projek-projek PFI yang telah dilaksanakan, berapa jumlahnya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Sandakan.